Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik daripada previous subtopik, which is proses untuk plan kita punya pengurusan kewangan, kan? Okay, so ini adalah step yang kelima, which is mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okay, so basically sebelum ni kita dah melaksanakan plan kewangan yang kita dah plan untuk step yang ketiga. Step keempat, kita melaksanakan pengewangan kita. Untuk step yang kelima, kita mengkaji semula dan menyemak kemajuan kita dalam melaksanakan kita punya plan kewangan tu. Okey, kita tengok poin yang pertama. Kelebihan yang diperolehi melalui mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan adalah untuk memastikan aliran tunai kita positif. So, function untuk kita nak kaji semula ni sebenarnya kita nak pastikan aliran tunai kita tu berada dalam keadaan positif, bukan negatif. Kita tak nak ada perbelanjaan melebihi daripada pendapatan tu. Kita akan pastikan pendapatan kita sentiasa melebihi daripada perbelanjaan. Sentiasa ada baki pendapatan. Okay. Next. Kita tengok. Poin yang kedua ialah secara tak langsung benda ni sebenarnya membantu untuk mencapai matlamat kewangan seperti yang dirancang, kan. Kalau kita ada kita punya pendapatan lebih daripada perbelanjaan, dan benda tu akan membantu kita lah untuk mencapai matlamat kewangan kita, kan. Okay, next kita tengok poin ketiga. Harus bersedia mengubah matlamat kewangan jika matlamat kurang realistik dengan pendapatan. Okay, so basically function untuk kita mengkaji semula ni juga untuk memberi kesediaan lah pada diri kita untuk mengubah matlamat kewangan kita tu. Katakanlah kalau plan kita ataupun tujuan kita tu kurang realistik dengan pendapatan, kan. Let's say mungkin macam kita target untuk dapatkan 10,000 dalam masa setahun, contoh kita nak menabung. Tapi gaji bulanan kita baki selepas tu ada perbelanjaan macam sikit, tak mencukupi, kan. So kat situ function kita mengkaji semula ni untuk kita nak revise balik, tengok maybe kita kena kurangkan perbelanjaan ke, kita kena lebihkan tempoh ke, ataupun kita kena turunkan sikit mimpi kita tu, kan, supaya tujuan kita tu menjadi lebih realistik lah untuk dicapai, macam tu. Okey, kita tengok contoh. Okey, suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada hujung bulan Jun 2019 dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Okey, jumlah perbelanjaan lain mereka adalah tetap. Okay, apakah kesan kenaikan gaji suami Puan Aminah kepada matlamat kewangan Puan Aminah? Okay, rujuk contoh sebelum ni. Okay, sebelum ni kita pernah tengok pelan kewangan keluarga Puan Aminah dan aliran tunai sebenar diorang, kan. Okay, so basically kali ni dia kata keadaan dia ialah gaji suami Puan Aminah ni dinaikkan sebanyak 10%. So apa kesan kenaikan gaji suami dia tu kepada matlamat kewangan Puan Aminah, kan. So kiranya kita tengok dulu kenaikan gaji suami Puan Aminah iaitu 10%. Kita darabkan dengan 3,500 ni ialah gaji suami Puan Aminah. Tengok kat sini, gaji suami Puan Aminah 3,500, kan. So kita kira 10% daripada 3,500 berapa? RM350. So maksudnya RM350 ni kenaikan gaji suami Puan Aminah. And then kita tambah dengan gaji yang lama 3,500 tambah dengan kenaikan gaji yang baru, kita akan dapat total 3,850. So apa yang kita boleh simpulkan kat sini? Apabila gaji suami Puan Aminah ni meningkat sebanyak 10%, maka jumlah simpanan bank juga pun bertambah sebanyak RM350 menjadikan 3,850. So benda ni sebenarnya mungkin boleh membantu untuk Puan Aminah membeli kereta dengan jangka masa yang lebih pendek kerana mempunyai kapasiti simpanan yang lebih besar memandangkan tiada perubahan pada perbelanjaan. Kiranya gaji dia naik tapi perbelanjaan dia tak berubah. So sebenarnya gaji dia yang tinggi tu sedikit sebanyak mungkin boleh membantu untuk memendekkan tempoh pinjaman dia tu, kan, sebab dia ada banyak kapasiti. Kan. So tak perlulah nak berhutang lama-lama, betul tak? Okay. So next kita tengok. Okay, so settle dah. Kita dah settle dah go through untuk 5 step untuk proses pengurusan kewangan, menetapkan matlamat, kedua menilai kedudukan kewangan, and then ketiga mewujudkan pelan kewangan tu, keempat kita melaksanakan, and then kelima kita mengkaji semula, kan, dan menyemak balik kemajuan pelaksanaan kita tu. So kita dah go through semua 5 step ni, and then kita tengok benda yang seterusnya.
Kita akan tengok macam mana cara untuk nak membina dan membentang pelan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan jangka masa pendek dan panjang. Dan seterusnya menilai kebolehlaksanaan pelan kewangan kita yang tersebut. Kan kita nak tengok macam mana kita nak bina dan tengok tahap kebolehlaksanaan kita terhadap pelan kita tu. Okay. So first kita akan tengok pada matlamat kewangan jangka pendek dulu. Okey. Menilai kebolehsanakan pelan kewangan jangka pendek dan jangka masa panjang. Okey, poin yang pertama, pelan kewangan yang dibina oleh seseorang individu bertujuan untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. So pelan kewangan ni function dia untuk membantu kita mencapai matlamat kewangan kita lah. Okay. Okay, poin yang kedua, untuk membina pelan kewangan, seseorang harus mengenal pasti semua pendapatan yang diperoleh. So untuk nak bina pelan tu, you kena kenal pasti dulu semua pendapatan-pendapatan yang you dapat daripada mana. Kena total up kan. Next, pelan kewangan yang cekap seharusnya mendahulukan simpanan sebanyak 10% daripada jumlah pendapatan sebelum melibatkan perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Okay, so sebelum awak dah total up kan awak semua pendapatan, sebelum kita tolak dengan perbelanjaan untuk dapatkan baki pendapatan, kita tolak dulu dengan simpanan. Kita tolak dulu simpanan. Nak tolak berapa? 10% daripada gaji. Kiranya kita dapat dah total up awak punya semua simpanan, and then awak tolak dengan 10% daripada gaji awak, and then baki tu baru awak tolakkan dengan kita punya jumlah perbelanjaan. Macam tu. Perbelanjaan tu termasuklah tetap dengan tak tetap. Okey. Next, pelan kewangan yang perlu mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap. Contohnya sewa rumah, insurans dan bayaran kereta. So pelan kewangan kita tu mesti mendahulukan kita punya keperluan daripada keinginan. Kan? So basically awak dah total up kan awak punya pendapatan, awak dah tolak awak punya saving, and then awak tolak dengan awak punya perbelanjaan yang perlu dulu, yang tetap dulu. Yang tak tetap bawah. Kiranya kita dah after saving tu, kita tolak dengan perbelanjaan yang tetap dulu. Contohnya itulah sewa rumah, insurans, bayaran kereta, benda-benda tetap dulu. Okay, next daripada tu baru kita tolak dengan perbelanjaan tak tetap. Baru kita tengok kita punya baki pendapatan. Okay, jika wujud aliran tunai negatif, seseorang perlulah membetulkan kewangan dengan mengurangkan perbelanjaan ataupun menambah inisiatif pendapatan untuk mewujudkan aliran tunai positif. So let's say kalau kita dah tolak kan gaji kita dah total up pendapatan kita dah tolak 10% saving, and then kita tolak perbelanjaan tetap, kita tolak dengan perbelanjaan tak tetap, kita dapat baki, kita punya pendapatan, kita tengok baki kita tu baki pendapatan atau baki perbelanjaan. Hati-hati. Katakanlah kalau baki pendapatan, so alhamdulillah lah. Maksudnya aliran tunai awak berada dalam status positif. Sebab apa? Pendapatan melebihi perbelanjaan. Tapi katakanlah kalau awak dapat baki perbelanjaan, kiranya aliran tunai awak tu adalah aliran tunai negatif. So awak kena membetulkan balik pelan kewangan awak tu dengan mengurangkan perbelanjaan yang mungkin yang tidak beberapa perlu kan. Tukar dekat perbelanjaan tak tetap awak tu, mungkin awak kecilkan sikit, awak kurangkan sikit. Ataupun mungkin katakan dah tak boleh tukar dah. Perbelanjaan tu memang kira paling minimum dah saya set kan. Contoh awak kata macam kan. So awak kena menambahlah inisiatif pendapatan awak tu. Maksudnya awak kena pastikan juga pendapatan awak mesti melebihi daripada awak punya perbelanjaan untuk mewujudkan aliran tunai positif. Okay. Next. Okey, kita tengok contoh. Maklumat di bawah menunjukkan aras pendapatan dan perbelanjaan Encik Yusof untuk bulan Disember 2019. Encik Yusof bekerja sebagai ejen insurans manakala si isterinya seorang suri rumah. Okey, mereka mempunyai 3 orang anak yang masih belajar. Okey, kita tengok. Encik Yusof ingin membeli komputer yang berjenama Acer bernilai RM6,000 bagi urusan jualan insurans dalam masa setahun. Okey, so dia nak beli laptop RM6,000 selama setahun kan. Mampukah Encik Yusof mencapai matlamat itu? Okey, nak tengok mampu tak mampu, kita tengok dulu baki pendapatan Encik Yusof. Okey, kalau tengok kat sini, baki pendapatan Encik Yusof tu, kalau tengok baki pendapatan dia RM4,800. And then total pembelanjaan dia ialah RM4,800 juga. So kiranya total pendapatan tolak dengan total perbelanjaan, kita akan dapat RM0. Kan? So apa yang kita boleh simpulkan kat sini, berdasarkan pelan kewangan, Encik Yusof tidak mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek itu.
Oleh itu sukar sebenarnya bagi Encik Yusof untuk mencapai matlamatnya. Susah sebab dia tak ada simpanan untuk dia nak saving beli laptop tu. Kan? So macam mana? Macam mana kita nak tolong Encik Yusof ni kan? Okay, so kita tengok soalan pertama. Adakah Encik Yusof menguruskan kewangannya dengan cekap? Beliau tidak menguruskan. So jawapan dia ialah beliau tidak menguruskan kewangannya dengan cekap kerana perbelanjaan-perbelanjaan yang boleh dikurangkan seperti perbelanjaan telefon, makan, minum tidak ada serta tidak ada pelaburan untuk masa depan. So basically kalau kita tengok kat sini, Cik Yusof ni dia tidak menguruskan kewangan dia dengan cekap. Sebab apa? Perbelanjaan-perbelanjaan, contohnya macam perbelanjaan telefon, kalau tengok kat sini. Dia kalau perasan, dia tak usik pada perbelanjaan tetap, dia usik pada perbelanjaan tak tetap. Sebab tetap ni kiranya memang itu, walau tak boleh ubah dah. Kan? Yang kita boleh ubah perbelanjaan tak tetap kan. So nak tak nak, bila dia nak wujudkan saving tu, sebenarnya dia kena kurangkanlah pada perbelanjaan tak tetap dia ni. Contohnya macam bil telefon ke, bil utility, kan, dengan makan minum ni, dia kenalah cuba untuk kurangkan supaya dia mewujudkan pendapatan lebihan dekat sini. So that barulah aliran tunai dia positif, betul tak? Kan, tapi dalam kes ni dia tak kurangkan. Sebab dia tak kurangkan, kiranya dia tak menguruskan kewangan dia dengan cekap lah sebenarnya. Kan, sebab kalau tengok kat sini pun saving dia kosong. Bila saving dia kosong, kiranya dia tak ada simpanan ataupun pelaburan lah untuk masa depan. Dan itu sangat bahagialah sebenarnya. In case kalau ada any emergency happen, dia tak ada simpanan. So, it's not good lah. Next, kita tengok. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof untuk mencapai matlamatnya? Okay, so basically dia nak mencapai matlamat dia. So macam mana dia nak uruskan? Berapa simpanan yang diperlukan untuk bulanan dia kan? Okay, kita tengok. Simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat dia ialah, okay, kita ambil RM6,000. Kan? Kita ambil RM6,000, kita bahagikan dengan 12. Okay. Okay, so maksudnya sebab RM6,000, kita sambung, sorry. Okay, so berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof untuk mencapai matlamat dia? Okay, so dia nak mencapai RM6,000, betul, dalam masa setahun kan? Okay, so kita bahagi, kalau dia nak RM6,000 setahun, maksudnya RM6,000 bahagi 12 ialah RM500. So maksudnya dia kena menyimpan RM500 selama sebulan. Okay, so itu simpanan yang sepatutnya dia buat. Okay, next kita tengok. C. Bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambahkan jumlah pendapatannya? So, cadangan di dekat sini ialah Encik Yusof boleh menambah pendapatannya dengan menjual lebih banyak produk insurans dan memperkenalkan ejen-ejen baharu. Okay, so kat sini kalau perasan, cadangan yang kita beri ialah untuk menambahkan inisiatif pendapatan dia. Kan disebabkan mungkin perbelanjaan dia tu dah tak boleh nak dikecilkan, itu adalah nilai minima yang dia boleh setkan kan. Makan dia, bil telefon dia, bil utility dia, belanja petrol dia, itu adalah nilai minima. So kita nak tak nak, kita kena menambah kita punya pendapatan. Pendapatannya disebabkan dia ni menjual insurans, so maybe dia boleh menjual lebih banyak lah produk insurans, dia boleh memperkenalkan lebih banyak produk-produk insurans kepada ejen-ejen baru kan. So dia akan menambah pendapatan dia, which is akhirnya akan lead to aliran tunai positif macam tu. Okay, next kita tengok. D. Anda dikehendaki mewujudkan pelan kewangan baharu berdasarkan konsep SMART. Okay, so dia disuruh kita buat pelan kewangan yang baharu kan. So kalau kita tengok kat sini, melalui konsep SMART, yang first tu ialah spesifik. So dia nak membeli komputer sebanyak RM500. Senaraikan dulu SMART kita. Kan? Yang kedua, M, measurable. Measurable tu maksudnya boleh diukur. So kiranya bernilai RM6,000 memerlukan simpanan bulanan RM500 untuk mencapai matlamat. So boleh diukur kan, benda dia nak tu ada nilai. Yang ketiga, A, attainable, maksudnya boleh dicapai. Boleh dicapai kat sini maksudnya boleh mencapai simpanan bulanan sebanyak RM500 daripada jumlah pendapatannya iaitu RM5,000. Kan? Next, realistic. R tu realistic, bersifat realistic. Maksudnya RM500 daripada jumlah pendapatannya sebanyak RM5,000 hanya merupakan 10% daripada pendapatan. So kiranya realistik lah.
nak simpan 500 tu tak adalah pelik pun kan. Akhirnya achievable benda tu kan. Okay, so tengok akhir sekali T time bound, ada tempoh masa. Setahun adalah cukup untuk mengumpulkan RM6,000 dengan simpanan bulanan. Ada time bound iaitu setahun. Kan? So kiranya inilah konsep SMART yang dianjurkan. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, pelan kewangan Encik Yusof, yang belah kiri tu pelan kewangan yang lama, so belah kanan tu adalah pelan kewangan baru Encik Yusof setelah tingkat-tingkatkan, ditolak-tolak sikit. Kalau awak perasan dekat sini, kan, kalau awak perasan, belanja petrol, belanja telefon, utility dan melancong telah dikurangkan. Awak perasan tak nilai dia? Contoh belanja petrol dia sebelum ni RM420. Sekarang belanja petrol dia jadi RM300. Telefon dia pun dah jadi RM300. And then utility dia pun, kan, melancong dia pun dah dikurangkan juga. So disebabkan dia nak dapatkan aliran tunai positif, so dia kena kurangkanlah dekat total jumlah perbelanjaan dia tu kan. Okay. So tengok dekat dia punya simpanan dia juga, tolak simpanan RM500. Disebabkan dia dah kurangkan dekat situ, so dia bolehlah mendapat mendapat simpanan tetap bulanan 10%, kan, RM500 tu. Macam tu lah. Kiranya dia nak dapat wujudkan RM500 tu, kalau dia tak boleh tambah pendapatan dia, dia kena tolak-tolak lah daripada perbelanjaan dia tu untuk dapatkan jadi total RM500 sebulan tu. Kan? So itulah caranya pelan kewangan baru Encik Yusof. Okay, next. Menilai kebolehslaksanaan pelan kewangan Encik Yusof. So nak menilai dia, yang pertama kita tengok setiap perancangan kewangan harus dinilai dari semasa ke semasa disebabkan beberapa faktor. Okay, so basically pentinglah untuk kita nak merancang kewangan kita ni dari semasa ke semasa ni, maksudnya dalam proses awak melaksanakan pelan kewangan kita tu, penting untuk kita keep on track dengan kita punya perbelanjaan. Sama tak dengan apa yang kita plan? Kan? Pentinglah untuk disebabkan beberapa faktor. Faktor kat sini dimaksudkan, maksudnya kita kena tengok sama ada kita belanja lebih daripada plan kita ataupun kita belanja pada perkara-perkara yang tak wajib pun, kita banyak lebih membazir daripada keperluan. Kan, so it's necessary lah untuk awak keep on track dengan kita punya plan tu waktu kita melaksanakan tu. Okay. Okay, next, antara faktor yang perlu diberi tumpuan oleh Encik Yusof adalah seperti kadar inflasi semasa yang boleh menyebabkan kos taraf hidup meningkat. So antaranya juga, contoh kalau kes dia beli rumah sewa ke, kes dia beli kereta ke apa kan. So sebenarnya kadar inflasi pun sangat memberi efek ataupun salah satu faktor yang sangat penting lah untuk dia kena fikir kan. Sebelum okay, sambung. Sorry. So basically kadar inflasi tu pun sebenarnya sangat penting lah untuk dia nak titik beratkan, sebab over the time, mungkinlah hari ni dia tengok harga laptop tu RM6,000, tapi sebenarnya over the year, lepas daripada setahun, tanda harga dia jadi RM6,100, RM6,200, tak? Maksud kira dah melebihi. So sebenarnya dalam proses dia melaksanakan saving dia tu, antara perkara yang dia kena tengok juga ialah kadar inflasi. So maybe sepatutnya sebelum dia menyimpan tu, dia kena target lebih lah beyond, kan, daripada nilai sebenar, sebab kita nak lawan kadar inflasi throughout the time tu kan. Macam tu. Next, nombor 3, tengok. Hal ini secara tak langsung boleh meningkatkan jumlah perbelanjaan. Jika keadaan ini berlaku, Encik Yusof patut mengambil langkah menambahkan pendapatan. So, katakanlah kalau awak tak ready dengan inflasi, kan, akan datang. So tiba-tiba awak dah kumpul dah RM6,000, kan, dah dapat dah Encik Yusof ni RM6,000. Tiba-tiba bila awak tanya kedai laptop tu, dia dah jadi RM6,200 lah Encik. So nak tak nak awak akan meningkatkan perbelanjaan awak kan dekat situ sebenarnya. So bila keadaan ini berlaku, Encik Yusof ni nak tak nak terpaksalah mengambil langkah untuk menambahkan pendapatan dia. That's why penting untuk awak fikir kadar inflasi tu sebelum buat apa-apa keputusan. Okay, so next kita tengok. Namun pelan kewangan Encik Yusof boleh mencapai matlamat kerana beliau telah mengambil langkah berjaga-jaga untuk melabur dalam amanah saham. Jumlah perbelanjaan tambahan boleh diatasi dengan dividen yang dia terima. Okey, kalau awak tengok sebelum ni, dekat pelan kewangan Encik Yusof ni, sebenarnya dia ada melabur dalam amanah saham. So sebenarnya nasib baiklah
Kan kiranya dividen daripada amanah saham ni bolehlah buat untuk cover backup nilai kadar inflasi pada masa akan datang, kan. So jumlah perbelanjaan tambahan dia ni boleh diatasi dengan dividen. So kiranya perbelanjaan yang akan datang yang tiba-tiba naik sikit-sikit tu bolehlah di-cover dengan dividen daripada amanah saham ni. So tak adalah dia terlebih over limit ataupun buntu tak tahu nak cari duit daripada mana ke apa kan. Sekurang-kurangnya dia ada dividen daripada amanah saham. So pentingnya untuk kita melabur sebenarnya, so that benda tu akan menjadi duit kecemasan daripada masa akan datang kan. Contohnya macam ni lah faktor-faktor kadar inflasi ni, siapa boleh terfikir, betul tak? So pentinglah untuk kita melabur, pastikan aliran tunai kita positif dan savekan sikit duit kita untuk melabur ataupun menyimpan, sekurang-kurangnya ialah 10%, so that kita tak ada terkejut untuk katakanlah kalau any bad event happen in the future kan. So tu je untuk sharing session pada slot kali ini. Kita sambung untuk slot akan datang. Thank you.